Nama saya Afad. Siapa? Afad. Afad, nampaknya minta maaf kerana kurang jelas sedikit. Mungkin anda masih lagi dekat dengan radio atau macam mana ni? Tak, saya pakai AP. Sorry. Okey. Dengar tak? Dengar clear tak? Okey, jelas sekali. Bagaimana kisah ini berlaku kepada diri anda sendiri? Yes. Masa saya di Tanah Merah, tengah mancing dengan bapa mertua. Dalam pukul 2 lebih pagi. Okey. 2 lebih pagi, kita tengah berjala dekat Tanah Merah tu. Sambil berjala, ada dengar bunyi macam itik. Bunyi itik? Bunyi itik macam kuek. Kuek, satu macam gitulah. Okey. Bapak mertua pun panggil naik darat. Saya cakap ada benda, kan bapak mertua dah tahulah, tapi saya tak tahu. Tepi sana ada satu pokok tempat yang kita selalu santai kan, sambil berjala. Hello? Ya, teruskan, saya mendengar. Sambil berjala kan, bapak mertua dah tunjuk kat tepi situ ada benda kan. Tengok ada macam lembaga hitam lah. Okey. Lembaga hitam kat tepi pokok tu. Tengok renung. Bapak mertua cakap lah, jangan masuk laut dulu. Takut dia mengganggu kan. Kita 2 orang tu tau berjala saya pun ada seseram juga cakap bapak mertua, kita balik pun cantik kan. Bapak mertua cakap tak nak, biarkan dulu. Kita datang sini nak cari rezeki. Layankan lah perangai bapak mertua. Tiba-tiba kan, tiba-tiba suspend bunyi tit pula tapi tak mengapa. Mungkin seperti anda katakan, anda sedang bertugas di keadaan saat ini dalam sebuah trailer kalau tidak silap saya sarankan cuba untuk hubungi saya sekali lagi untuk mengetahui apa yang berlaku, kesudahan kepada kisah anda. Untuk MJ12 sekali lagi hubungi saya 6 daripada pendengar awal tadi yang mana taliannya terputus dan kita menyapa beliau. Hello, mungkin anda masih lagi dekat dengan radio atau ada gangguan lain di mana sekarang? Lebih elok. Okey, terima kasih. Siapa di ujung talian? Nama saya Mawi. Mawi Ya, Mawi, kisah ini saya ingin menceritakan pengalaman saya pada tahun 80. Ketika itu saya berkhidmat dalam perkhidmatan negara. Okey, teruskan. Jadi kita ada training di sebuah Pulau Tekong. Ketika itu malam Jumaat lah kita training. Jadi kita ditugaskan untuk setelah kita sampai di JT Tekong, masa tu masih ada perkampungan juga sedikit-sedikit. Jadi kita ditugaskan masuk lagi ke dalam hutan lah. Jadi bila kita sampai di sana dah macam waktu 8-9 malam begitu. Dan kita kena harus lalui pokok-pokok getah, lalang-lalang yang tinggi hingga masuk ke dalam. Jadi bila sampai di dalam, kita macam berkumpul di sebuah tapak rumah yang sudah rumah tu dah tak ada lagi, tinggal tapak rumah je. Jadi kita disuruh kata orang macam berkumpul dan kita ni disuruh jagalah sekeliling lah. Jadi saya dengan kawan saya, kita 2 orang. Jadi kawan saya kasih tahu saya lah, macam dia rasa lain macam. Jadi saya cakap okeylah, tak apalah, kita duduklah sama-sama kita menjaga. Jadi hadapan kita ni macam dalam 50 meter macam tanah lapang. Lepas tanah lapang tu macam ada pokok-pokok getah semua. Jadi ketika kita berbual tu, kawan saya cakap dengan saya, "Kau ada perasan tak kat pokok getah tu ada sesuatu?" Jadi saya lihat apa benda tu. Jadi kat pokok getah tu saya nampak macam bentuk manusia, tapi mata tak ada, hidung tak ada, macam lopong gitu. Dia macam melayang dari pokok getah ke pokok getah. Wow. Dia melayang kat pokok getah sebelah, dan itu dia macam ngendap kita. Dia melayang kat pokok getah lagi satu, dia ngendap kita.
Jadi kawan saya cakap, kita standby. Okey, apa kita boleh baca, kita baca. Jadi kita pun standby, kita nak pasal dia daripada pokok getah yang ujung sampai dia terbang untuk macam melayang gitu hingga ke pokok getah terakhir di mana tanah lapang yang 50 meter tu di hadapan kita. Jadi kita macam fikir, ini silap dia nak terus datang kat kita ke apa, lebih baik kita daripada duduk kita menyangkung, kita dah standby dengan senapang. Okey, kalau dia datang, kita tembak dengan peluru plastik ni, kita lari ke atas. Okey, set. Jadi kita bila dia dah last punya pokok getah tu, kita dah standby kan. Kali benda tu macam dia melayang balik, ghostan. Terus dia hilangkan diri. Terus kita pun okeylah, buat bodoh je lah. Jadi sampai ke besok pagi kita macam ada nampak lah, macam dengar orang-orang kampung kat situ, diorang masuk dalam hutan macam tebang-tebang pokok kan. Jadi diorang ada macam cerita-cerita lah tentang ini semua kat pulau tu. Itulah pengalaman saya ketika tahun 1980. Lama Nampak live lah. 80. Sekali saja berlaku pada diri anda dan teman-teman yang sedang bertugas ketika itu ya? Ya. Okay. Saya masa tu saya bertugas masa tu, kita platoon semua budak anak Melayu lah, semua satu platoon kita budak-budak Melayu lah. Jadi selepas itu dah tak ada apa-apa lagi lah, tapi kat situ selalu kita training, kita pun hati-hatilah. Okey, cerita base kisah yang mana anda sempat kongsi bersama kita pada tengah malam ini, terima kasih kami ucapkan kepada anda. Dan kalau anda lainnya mempunyai kisah seram yang berbeza, anda dipersilakan untuk hubungi saya di talian hotline 669 11897. Tapi sebelum kita, seorang pendengar, Cik Siddiq berada di mana agaknya Cik Siddiq? Saya ada di rumah. Okey, bagaimana? Ini kisah berlaku pada siapa pula, Cik Siddiq? Kisah berlaku pada isteri saya, anak yang sulung. Apa yang berlaku? Teruskan. Bini saya bila hamil, mengandung, bila saya balik jam malam, selalu orang tua saya bertegur dengan bapa mentua saya. Siddiq, anak ditinggal dengan mengandung anak yang sulung, jangan balik hari malam gelap. Nanti setan iblis suka orang yang mengandung anak sulung. Tapi saya tak percaya. Saya ni pasal hantu ni saya tak percaya. Bila saya balik tengah malam, balik dengan isteri saya balik mandi. Sekali tengah malam, 12 lebih, saya tidur padam lampu. Serta-merta pintu bilik mandi yang kat bilik kita ada bilik mandi kan. Pintu bilik mandi bergegar. Okey. Bergegar, isteri saya kejut saya, bang, kau dengar tak? So saya cakap, aku dengar. Diam saja saya cakap dengan isteri saya. So saya bangun, saya tengok. Saya ambil tangan saya buka lubang pintu, tak ada angin. Ini saya dah tertakutan. Kenapa ni? Saya fikir, tu bini saya cakap, bang, buka lampu lah. Yang merepek lah lampu, buka orang yang tidur mengganggu. Saya dengar kali isteri saya cakap buka lampu, saya buka lampu. Kali saya buka pintu, kat bilik mandi, tak ada apa-apa. 4 hari dia mengganggu saya. Gitu macam sampai saya cakap isteri saya, awak jangan bilang siapa-siapa, saya nak tengok siapa yang datang ganggu. Kali bini saya pergi kasih tahu dengan bapak dia. Bila bini saya kasih tahu bapak dia, saya balik kerja tu, bini saya cakap, bang, bapak ada tahu satu tingkap, ada hutan kecil Hutan apa? Hutan pendek yang pintu buat barang Saya cakap, Alfan kau kasih tahu, macam saya tak dapat tengok saya nak tengok mana setan iblis yang ganggu kita. Tak, orang tua saya, bapa mentua saya tahu itu barang, tak tua-tua tak ganggu. Sampai situ saya cerita dia. Itu saja. Tu tak, dia tak dapat tengok pasal dia tahu itu barang, tu tak ganggu lagi. Okey, berarti kata orang sudah settle lah segala-galanya ketika diletakkan barang itu ya?
Okey, terima kasih kepada Cik Siddiq Pang kalau tidak silap saya, kerana kongsi bersama kisah seram, kisah misteri pada tengah malam ini. Mungkin ada di antara anda yang mempunyai kisah jauh lebih menyeramkan, tidak begitu fasih berbahasa Melayu. Saya tidak yakin saya tidak pasti sama ada pendengar berikut ini bernama Jo, Cik Jo, hanya dikenali sebagai Cik Jo, adalah bangsa seseorang Melayu atau tidak, tapi tak mengapa, kita akan cuba, kerana menurut beliau, Cik Jo, beliau telah cuba untuk menghubungi MJ12 selama 1 tahun. Betul Cik Jo? Ya, saya. Jadi macam mana? Ini kisah berlaku pada Cik Jo sendiri atau macam mana Cik Jo? Bukan, ini sebenarnya this thing happen to saya punya anak. Dia selalu macam bilang saya, dia ada orang tekan sama dia, ada orang cekik sama dia. Sudah banyak kali kita sudah tengok banyak orang sudah cuba ubat, tapi makin lama dia masih getting back to worse. Okey. Bila dia tidur saja, dia has this problem. Dan saya try to call banyak orang lah, minta tolong, minta bantu kan uruskan dia, tapi it doesn't work. Kadang-kadang dia jadi very aggressive, hati panas, gaduh dengan kita, banyak orang hajar. Tapi ada satu kali dia tengah baring, saya tengah baca itu newspaper. Dia pekik banyak kuat. Lepas tu dia lompat sama saya, dia cakap ada orang cekik sama dia. Okey. Tapi this past few days 2-3 hari, dia tengah bangun, dia ada tengah berbual telefon dengan kawan dia. Dia rasa macam ada orang cekik leher dia, sampai dia campak telefon. Jadi saya still trying to cure him lah, but I definitely know she's not him. Okey. Cik Jo, sebelum anda teruskan, anda faham apa yang saya berbual dengan anda? Okey. Okey, tak mengapa. Terima kasih Cik Jo kerana sudi untuk mendengar dahulu. Anda mendakwa bahawa anda telah membawa anak anda untuk berubat, betul? Berubat. Betul. Dan apa yang diberitahu oleh si tukang ubat itu mengenai situasi anak anda? Okey, saya ada cuba tengok ada yang India punya, yang Cina punya, dengan Melayu punya. Tapi dia orang cakap tak sama. Tapi ada orang cakap ini mesti sihir. Ada orang sampaikan. Dia mau kasih gaduh dengan keluarga, gaduh dengan bapa, kasih mati bapa. That is the motive. Okey. Dan bila anda menyebut anda membawa anak anda ke seseorang berbangsa Melayu untuk cuba mengubati anak anda, apa pula tafsiran daripada si Pulan itu? Okey, si yang Melayu tu bilang, okey, ini ada orang sampaikan mau kacaukan keluarga saya. Dia ada satu kali ubat sama dia. Dia jadi agresif. Bertindak agresif, ada mungkin tendang dan sebagainya. Ya. Tapi dia suara sama. Tapi bila dia, yang pakar tu tak pegang sama dia. Cuma dia baca hayat-hayat suci, hayat Al-Quran. Habis dia menjerit, jangan kacau saya keluar. Saya mesti keluar. Saya tak mengganggu lagi. Tapi dia datang balik. Dalam bahasa Melayu? Ya, dalam bahasa Melayu. Dia cakap, anak saya cakap orang putih. Okey. Tapi yang pakar tu baca, dia also Muslim. Okey. Tapi dia bila baca, dia baca hayat suci, hayat Al-Quran, macam-macam. Saya sudah cuba telefon sama KC sudah almost 1 year. Tapi benda ini ada dalam dia 2 tahun. According to pakar itu. Benda ini ada dalam 2 tahun. Okey, selain daripada apa yang anda terangkan kongsi bersama kita pada pagi ini, Cik Jo, apa yang anak anda lakukan pada waktu malam? Mungkin ada gangguan, adakah beliau mampu untuk tidur, boleh tidur? Bila dia tidur saja benda itu ganggu. Kalau dia tak tidur, kadang-kadang dia tak tidur tau. Satu malam dia tak tidur, tapi dia tidur siang.
Bila dia tidur siang pun ganggu. Kalau dia tidur malam pun ganggu. Tapi ini lepas 2-3 hari dulu, bila dia bangun lah, dia tak ada tidur, dia berbual dengan kawan dia. Dia rasa macam ada orang cekik leher dia sampai dia tak boleh tarik nafas. Itu kita ada panggil satu pakar. Dia cakap insyaAllah dia mau datang, tapi saya tak tahu bila lah. Tapi kita pun masih cari find a solution for this lah. Berapa usia anak anda? Anak lelaki Lelaki dia umur 18. This thing was with him for 2 years. Okey. Dan saya pasti anda menantikan kehadiran seseorang anda sebut tadi untuk cuba membantu anak lelaki anda. Mungkin pada musim raya si Polan itu agak sibuk sedikit. Diharapkan anak anda akan beransur pulih, insyaAllah. Seperti anda katakan, diharapkan tidak ada mungkin masalah lain yang akan timbul nanti. Apapun, terima kasih kami ucapkan kepada Cik Jo kerana sudi berkongsi dengan kita pada pagi ini. Meskipun anda awal-awal memberitahu memang anda tidak begitu fasih dalam bahasa Melayu. Terima kasih Cik Jo, dan kami mengharapkan semoga terbaik untuk anak anda Ya, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada MJ12. Okey, terima kasih ya. Azankan, lepas tu kita pasang surah. Dan setakat ini tidak ada gangguan lagi yang ada lama dah tak ada. Okey, mungkin apapun terima kasih kepada Kak Raina sudi bersama kita, kepada Cik Jo khususnya, atau sesiapa mungkin mempunyai gangguan yang agak serupa ataupun sama seperti yang pernah dialami oleh Kak Raina kita. Itulah saranan anda. Terima kasih kepada anda yang prihatin. Mungkin sama-sama Kak Raina. Kerana apa? Saya pasti ada juga pendengar lain yang mempunyai pengalaman yang berbeza. Kalau anda ingin hubungi kami, anda betul suara ini. Pontian pula kata nama beliau. Betul Pontian? Ya, betul. Nama saya Pontian. Full-Water Unit Terjak Alif Pontian. Wah, hebat. Anda buat panggilan daripada mana Pontian? Saya buat panggilan daripada Brani 5. Brani 5 tepi pelabuhan atas kapal. Penuh dengan misteri. Jadi kisah malam ini, kisah apa pula ni? Saya pernah bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan pada masa suatu ketika dulu tahun 1986 di Pasir Panjang PFP Road. Sekarang ni dah jadi Kelang Beras. Ketika rakan-rakan saya bertugas di sana, mereka selalu lepas tengah malam selalu kena ganggu. Gangguan seperti apa tu? Kena gangguan lah. Yang ada kena sepak, yang ada kena sergah, macam-macam lah, kena sentuh kan. Jadi kilang tu kilang yang belum siap. Cuma tapak binaan, ada tiang, bumbung, tak ada dinding. Jadi ada tiang, ada bumbung, tak ada dinding. Okey. Jadi disebabkan machinery tu sudah sampai, jadi kita ditugaskan untuk mengawal machinery tu jangan sampai hilang lah. Jadi setiap kawan-kawan saya yang terawal dari saya dihantar ke sana, semua besok pagi angkat telefon cakap, "Sir, I want to transfer, I resign." Dia akan berhenti kerja sebelum-belumnya kalau kita hantar kat sana. Jadi bila keadaan sudah semakin buruk, jadi saya kena hantar ke sana. Bila saya datang dekat Pepis Road tu, adalah satu perkampungan lama dekat belakang lorong kasir Pasir Panjang tu. Ada satu surau lama. Saya rasa orang-orang dispatch pun tahu. Siap surau tu beritahu saya, "Nak jaga sikit, tempat ni keras." Jadi saya pun faham lah kan, dia bilang gitu kan. Kilang yang saya jaga ni berdua dengan kawan saya. Kita cuma dibekalkan dengan satu line telefon dengan 2 batang lilin. Setiap malam tu lah 2 batang lilin tempat kita orang untuk terangi kawasan tu. Jadi satu malam tu, kalau tak salah saya lah, malam Jumaat, saya bertugas berdua dengan kawan saya. Kawan saya ni pula ketika datang kerja, dia sudah mabuk. Dia dah cekik arak kat luar kan. Jadi dalam keadaan ramai-ramai cair lilin ni, dia tengok kepala dekat, "Yan." Dia kata, masuk. Dia dah masuk kan. Dia masuk, dia dalam keadaan mabuk, dia tidur. Apabila sebelum tengah malam, kita orang beralih ke tingkat 2. Landing 2 adalah tinggi sikit daripada lantai kan. Kita orang beralih ke tingkat 2. Kita cuma beralaskan satu canvas untuk kita duduk.
2 batang lirik untuk terang cahaya dengan sebatang dengan satu line telefon. Kita pun kita cocok daripada tiang lampu kan. Tiang lampu telefon dekat luar sebelah kampung tu. Jadi saya tengah baca buku. Saya ni yang ulat buku lah kan. Saya baca buku, sekali tiba-tiba ada sekumpulan anjing ni datang menggonggong tu. Sayur dah. Kan anjing gonggong. Jadi saya terkejut. Bila saya terkejut, suara saya sudah berdekat di depan tau. Kan. Habis saya dengar bunyi tapak kaki berjalan ke arah kita orang kan. Di mana kita orang berehat. Bunyi tapak kaki, shake. Saya kata, ini ada orang datang kan. Saya nampak satu lembaga manusia lah. Tapi saya tak jelas nampak dia punya rupa kan. Saya nampak susuk badan aja gelap. Sebab tempat tak ada lampu. Khidmat di belakang bilik. Jadi saya cakap dengan dia, berhenti. Dia berhenti, dia tak bergerak, berhenti tau. Saya cakap saya. Sebab kawan saya, asyik kalau bangun. Dia datang. Jadi dia pun terbangun. Dia nampak lembaga tu, dia cakap, tak beri siasat. Saya cakap dengan dia, tunggu dululah. Kita kat tingkat 2, saya cakap. Dalam kilang tu ada pejabat ofis. Pejabat ofis tu tingginya 3 tingkat. Lak bumbung lebih kurang 5 tingkat. Jadi kepala tu, lembaga tu dengan bumbung hampir kita sampai. Habis saya cakap, kau lagi siasat Dia cakap, ini bukan orang tau. Kau tengok kepala dia dekat bumbung hampir sampai. Dia cakap, kita kat tingkat 2 ni dah cukup tinggi. Dia lagi tinggi daripada kita. Saya cakap, ini bukan orang. Dia cakap. Habis apa yang kita buat, kita ketakutan kan. Dah memang takut lah nampak dia benda. Okey. Kita tiarap, kita renung dia sampai kan kita tertidur. Sekarang kita sadar dah pagi. Itulah kisah dia. Sekarang ni sudah jadi kilang beras dekat Pasir Panjang. Okey, itu saja kisah. Saya pasti anda sewaktu menjalankan tugas banyak sekali pengalaman-pengalaman. Bila anda ke udara itu pun tadi mungkin ada rakan setugas anda yang sedang sibuk bertugas. Apapun, terima kasih kerana sudi bersama. Satu lagi cakap. Tadi yang pendengar awal tu yang apa sejuk tu kan. Okey. Kalau dia dengar ini rancangan lah. Saya rasa rumah dia ada orang tabur barang. Itu aja. Kalau dia pandangan anda kalau dia mendengar ini siaran, saya cakap dengan dia, nasihatkan dia cari pakar, bersihkan rumah dia, semah rumah dia. Kalau rumah dia ada tepekong, kalau dia bangsa Islam, ada tepekong apa, ada uang, keluarkan semua. Pasal tepekong atau gambar-gambar yang terpacak kat dinding tu, itu semua jin dia duduk. Ini pandangan peribadi anda. Apapun, terima kasih kepada Cik apa tadi tu? Minta maaf, Cik Pontian. Cik Pontian kerana memberi pandangan dan kongsi pengalaman pada hari ini. Diharapkan Cik Jo awal tadi turut masih lagi bersama siaran. Kita bersama dengan seorang lagi jejaka yang buat panggilan daripada mana pula. Hello, selamat pagi. Nama saya Azari. Cik Azari, apa khabar pada hari ini? Baik, selamat Hari Raya Maaf Batin. Sama-sama. Bagaimana dengan kisah seram anda yang ingin dikongsi? Silakan. Waktu tu saya tengah minta kerja security officer. Baru start kerja. Jadi dia hantar saya dekat Jurong West lah. Dekat Chinese Garden tempat tu kan. Waktu tu saya baru start macam belajar lah tentang security satu orang lah. Jaga je, tak ada clocking, tak ada apa. Cuba masanya saya jaga kat situ waktu malam tu kena gangguan lah. Dalam jam 12 malam. Okey. Pagar itu tak bergegar sendiri. Saya tengok macam tak orang ke apa. Saya tengok tak ada orang. Habis tu saya dengar suara macam orang bunian pula. Macam mana suara orang apa? Orang bunian. Macam mana kalau anda boleh kongsi, kalau anda masih ingat suara orang bunian tu macam mana tu? Dia cakap macam adinda ke kanda lah. Okey, itu perbualan orang lama-lama. Habis saya toleh belakang macam saya tengok ular sawa tu. 2 ular sawa tu. Dia macam jadi-jadian macam orang bunian gitulah. Saya tengok kenapa ada ular ni, dua ular ni, ekor ular ni. Saya tengok macam tak percaya kan. Ini
macam mana dia boleh jadi ular gini kan. Saya pun buat bodoh lah kan. Habis itu dah satu itu tak apa, ada gangguan lagi. Seperti apa? Jin. Waktu saya tengah taruh air nak minum waktu pukul 1 pagi. Pada hari yang sama maksud anda? Pada hari yang sama. Okey. Saya taruh air panah putih. Tiba-tiba air panah putih tu bergoyang. Seperti orang gegaran orang berjalan gitu. Berkocak lah air tu kan. Okey. Sekali saya ingat kan orang army lah, training ke lah. Tapi saya tengok tak ada orang lah. Takkan lah pada saat tempat training tu boleh sampai dekat yang saya kerja ni kan. Jauh kan. Saya fikir ini kenapa kena gangguan dalam 2 gangguan ni. Habis tu saya fikir balik, ini bukan army training ke, mungkin gangguan yang saya start kerja ni lah. Saya pun tak tahu lah. Saya pun, ya Allah, kenapa saya baru start kerja ni dah kena macam tempat alam lain saya masuk lah, macam toilet zone gitu lah. Habis saya berserapah banyak-banyak. Jadi diringkaskan kisah macam mana ni? Diringkaskan cerita ni, apa penyudahnya? Penyudahnya itulah gangguan Pontianak lain. Macam-macam gangguan gangguan. Dalam 3 gangguan saya kena waktu start kerja security ni lah. Okey. Itulah dia antara risiko yang harus anda lalui apabila anda bertugas sebagai seorang pegawai keselamatan pada waktu malam. Terima kasih, memandangkan ada sedikit saja masa lagi. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Encik apa tadi tu? Minta maaf saya lupa nama. Encik Azari. Selamat menjalankan tugas dan terima kasih bersama MJ12 pada hari ini. Mungkin ada kisah seram dari pendengar lain pula keesokan hari. Okey, selamat menjalankan tugas kepada anda ya. Terima kasih. Sama-sama.